Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nazri bin Hamdan dalam saya punya YouTube channel. Kalau korang belum subscribe saya punya YouTube channel ni, diharap korang subscribe lah. Dalam YouTube channel ni saya akan memberikan ulasan-ulasan mengenai ekonomi kita dalam video yang lebih detail dan juga lebih panjang lah. Untuk video kali ini saya nak memberikan respon saya, reaction saya lah, reaction terhadap dua video. Video pertama saya kena bagi kredit kepada Malaysia Gazette TV. Okey, itu yang pertama. Yang kedua saya kena bagi kredit kepada FMT, okey, Free Malaysia Today. Okey, video pertama ni saya nak react tentang respon PMX apabila ditanya mengenai kejatuhan ringgit. Itu yang pertama. Yang kedua pula saya nak react, memberikan reaction saya terhadap statement daripada Governor Bank Negara. Okey guys, yang pertama sekali jom kita saksikan video ni dan saya akan memberikan reaksi saya. Okay, let's go guys. Can you comment on ringgit? No, Ringgit governor is here. But the government. Sorry, NPP. Okay guys, itu video yang pertama, reaksi spontan PMX apabila ditanya mengenai kejatuhan ringgit. Dan video yang kedua ni, jom kita tengok daripada FMT guys. Jom, let's go. Negara Malaysia Governor Abdul Rashid Ghaffur says the ringgit's recent sharp decline does not reflect the positive prospects of the Malaysian economy. In a statement today, he said the recent performance of the ringgit has been influenced by external factors. Rashid said some of these factors included market adjustments to shifting US interest rate expectations, geopolitical concerns, and uncertainty on China's economy. Okay guys, itu dia dua video. Saya kena bagi kredit sekali lagi. Yang pertama tadi kredit kepada Malaysia Gazette TV. Dan kedua kredit kepada FMT ataupun Free Malaysia Today. Okay, so yang pertama sekali saya nak react mengenai jawapan daripada PMX lah bila ditanya mengenai prestasi ringgit guys. Okay, sebenarnya bila selepas saja video tu viral kalau kita tengok dekat TikTok banyak orang menggunakan video tu untuk troll PMX dia orang kenakan balik PMX dan jadi bahan dekat TikTok. Saya tak terlibat dalam mentroll-trollkan orang ni. Okey, sebab saya punya konten bukan pasal troll orang. Tapi tak apalah, disebabkan benda ni pun dah jadi viral. Pandangan saya lah tentang reaksi daripada PMX tu. Okey guys, pertama sekali saya fikir sepatutnya PMX boleh reply. Boleh reply dan juga sepatutnya respon lah kepada soalan tu. Maksud saya, mungkin PMX rasa ialah dia tak nak tersilap cakap dari segi teknikal dan sebagainya. Tapi bagi saya, just cakap benda-benda yang general je lah. I mean, boleh komen pasal cakap ringgit dipengaruhi oleh external factors. Contohnya macam prestasi ekonomi China sekarang ni. Dan juga apa yang berlaku dekat United States ataupun Amerika Syarikat. Yang mana Amerika Syarikat tu sekarang dia punya kadar faedah tinggi. Kemudian dia boleh cakap pula okay, for the rest, untuk yang lebih detail, Governor Bank Negara akan memberikan statement. Lepas tu dia boleh pergilah daripada situ kan. So, pada saya, at least dia kena memberikan sedikit respon lah. Tak payah detail pun tak apa, tapi dia kena bagi respon lah. Bila dia terus cakap dan terus serahkan soalan tersebut kepada Governor Bank Negara, of course lah, orang akan ambil peluang untuk bahan dia kan. Jadi, pada saya at least dia boleh jawab dan sepatutnya dia patut jawablah secara general. Tak payahlah pergi kepada detail sangat. I mean, these issues pun seperti contoh macam apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat dan juga lemahnya ekonomi China yang mana dia tak dapat support kita punya export growth kan. Benda-benda ni I think generally orang dah tahu dah kan. Tapi tak apalah, dia boleh je cakap pasal benda-benda yang general ni. At least dia kena bagi respon lah. Dan dia pun sebagai seorang Menteri Kewangan, Minister of Finance kan, at least pada saya kalau dia bagi respon sepatah dua kata pun should be okay lah. Okay, itu video saya itu reaction saya yang pertama lah. Okay, reaction saya yang kedua adalah mengenai statement daripada Governor Bank Negara lah, Abdul Rashid Ghaffur.
Okey, dekat situ sebenarnya statement yang Governor Bank Negara ni sebenarnya semenjak daripada bulan Januari lah, bulan lepas hujung bulan Januari, kalau korang perasan lah, ada satu statement lah yang dikeluarkan oleh Bank Negara juga. So ini merupakan statement kedua lah, sebab kalau korang tengok dalam tempoh satu bulan dalam tempoh satu bulan korang boleh buka chart ringgit sebenarnya sudah jatuh lebih kurang dalam 1.7% macam tu. Ia adalah satu kejatuhan yang agak besar, agak serius juga guys. Itu adalah volatile juga, dan sekarang ni dia sudah pun mencecah RM4.80. RM4.80 tu dia, maksud saya dia punya perubahan dalam masa sebulan tu dia sangat laju dia pergi kepada RM4.80. Jadi sama ada kita suka ataupun tidak, kita kena akuilah bahawa apa yang berlaku dekat ringgit sekarang ni sedikit sebanyak telah banyak membuka mata rakyat kita ataupun mata orang di peringkat global, bahawa telah jelas lah bahawa ringgit ni memang terkesan akibat daripada apa yang berlaku dekat dunia secara global sekarang ni. Dan juga Governor Bank Negara pula pada masa bulan Januari tu dia kata ringgit value influenced by external factors lah, driven by external factors. Maksudnya tak ada, apa yang dia cuba sampaikan tu adalah dia nak cuba cakap bahawa dekat ekonomi Malaysia ni domestically tak ada masalah sebenarnya. Okey, tapi yang menyebabkan nilai ringgit tu dia jadi macam tu adalah disebabkan oleh faktor-faktor luaran lah. Itu cuba dia nak sampaikan lah. Dan yang kedua pula, statement yang kedua adalah baru-baru ni lah dia keluarkan statement mengenai ringgit iaitu dia kata nilai ringgit sekarang ni RM4.80 ni does not reflect the economic performance, the Malaysian economic performance as well as the prospect lah. Maksudnya apa yang berlaku sekarang ni dia tak reflect prestasi ringgit as well as future prospect. Okay, jadi dia pun cuba nak sampai, apa dia cuba nak cakap adalah walaupun ringgit tu jatuh, tapi keadaan ekonomi Malaysia, performance dia tak ada masalah. Tu yang dia cuba sampaikan lah. Okay, tapi walau apa pun kita kena akuilah bahawa ringgit sekarang ni dah pun mencecah psychological level iaitu kepada RM4.80. RM4.80 tu psychological level, dan juga saya nampak dia macam dia tak ada masalah untuk bridge RM4.80 tu. Pada saya dia possible untuk bridge RM4.80 tu. Kalau tanya saya lah, sebab saya tak nampak dalam masa terdekat ni ekonomi China boleh pulih, dan pada masa sama US boleh turunkan kadar faedah dia orang dalam masa terdekat. So saya tak nampak macam mana ringgit boleh ditahan untuk melepasi paras RM4.80 kecuali sesuatu dilakukan. Sesuatu dilakukan tu apa nanti saya explain. Alright? Itu kemudian saya explain. Okay. Pertama sekali jom kita pergi tengok apakah yang dikatakan oleh Governor Bank Negara tu. Adakah apa yang dia cakap tu betul? Maksudnya dia cakap ringgit ni walaupun jatuh dia tidak reflect Malaysia punya overall economic performance lah. Yang mana kita tahulah external factor ni, kita tahulah, I mean some of the factors yang penting sekarang ni mempengaruhi ringgit adalah ekonomi China. Yalah kan, bila ekonomi China ni slow down, kita punya export pun slow down, kita punya current account pun menjadi tak begitu baik. Current account korang tahu kan, current account ni maksudnya adalah export atau import lah. Okay. So current account ni saya selalu cakap lah since saya awal-awal buat konten dulu bahawa dalam jangka masa panjang yang menentukan kita punya nilai ringgit ni, one of the major factors lah yang menentukan nilai ringgit ni adalah kita punya current account performance. Kalaulah current account performance ni tak baik, maka dalam jangka masa panjang kita boleh expect dan kita boleh jangka lah ringgit akan jatuh berbanding US dollar. Okay? So current account performance ni dia memang sangat penting, dan kita nampak jelas trend daripada sejak tahun 2011, 2012 macam tu, kita mengalami satu kejatuhan di dalam kita punya current account, dan selepas tu kita tak recover balik. Kita tak recover balik, dan korang pun nampaklah dengan jelas bahawa
Selepas tahun-tahun tersebut, kita punya nilai ringgit ni sebenarnya semakin jatuh dan apatah lagi yang berlaku sekarang ni adalah US Federal Reserve ada kekalkan kadar faedah diorang pada paras yang tinggi iaitu 5.5% dan pada masa sama ekonomi China slow down. Kalaulah okey, US kekalkan diorang punya kadar faedah ni pada 5.5% iaitu kadar faedah yang tinggi akan tetapi pada masa yang sama ekonomi China recover. Kita punya ekspor bagus. Saya tak rasa ringgit mengalami kejatuhan yang seteruk ni lah. Okay, mungkin kalau dia jatuh pun dia tak adalah jatuh dengan terlalu laju. Tapi disebabkan kita macam sudah jatuh di timpa tangga. Kita dah kena satu impact, lepas tu kita kena lagi satu impact. Maksudnya dua-dua impact ni dia datang serentak. Ekonomi China dah jadi macam gini. US pula naikkan diorang, kekalkan kadar faedah diorang di tahap yang tinggi. Tak tahu bila diorang akan normalize balik diorang punya kadar faedah. Katanya mungkin pertengahan tahun ni. Itu pun belum tentu lagi. Tengok diorang punya inflation pun macam degil. Degil nak mam. Jadi dalam masa sekarang ni kita tak nampak prospek US turunkan kadar faedah diorang. Dan selagi benda tu berlaku, selagi itulah ringgit akan terus menerima tekanan dan saya tak nampak macam mana ringgit boleh menahan diri daripada melepasi RM4.80 dalam masa terdekat. Okay? Ada possibility RM4.80 tu mungkin akan di breach ataupun dilepasi. Okay? Ada kemungkinan saya tak cakap confirm tapi saya cakap ada kemungkinan there is a possibility. Okay guys. Lagi satu jom kita tengoklah sama ada apakah yang dikatakan oleh Governor Bank Negara tu betul ataupun tidak. Maksudnya dia kata ekonomi kita okey, tak ada masalah, jangan risau. Walaupun kadar tukaran kita macam tu tapi ekonomi kita still okey. Jadi untuk kita tengok sama ada apa yang dia cakap tu betul, kita kena tengoklah kita punya economic indicators. Economic indicators ni sebenarnya banyak guys, tapi kita boleh pilihlah beberapa economic indicators yang penting yang commonly kita selalu jadikan sebagai panduan ataupun rujukan nak tengok sama ada ekonomi kita ni bagus ataupun tak bagus. Yang pertama sekali guys, kita boleh tengok kepada kita punya GDP annual growth. Maksudnya annual growth rate kita ni okey ataupun tidak. Kalau korang tengok kita punya growth rate ni dia start perlahan selepas bulan selepas bulan Ogos macam tu, dia dah start perlahan dan dia pergi di bawah 5% macam tu untuk setiap quarter lah. Jadi dia dah slow down. Okay, tapi dia masih lagi positif lah. Okay, so dia masih lagi positif, dia masih lagi nak katalah dia ni teruk sangat pun tidak, nak kata dia ni baik sangat pun tidak lah. Jadi dia punya range tu lebih kurang dalam 3%. Okey lah, so lah nak kata bagus sangat tak, nak kata kita berada dalam krisis pun tidak lah. Okay? So GDP growth rate kita okey. Okay? So yang seterusnya kita boleh tengok jugalah kita punya macam contohnya unemployment rate. Unemployment rate ni maksudnya kita punya kadar pengangguran. Kadar pengangguran ni dia mencerminkan kita punya sama ada kita punya sektor pekerjaan ni sihat atau tidak lah. Jadi kalau contoh macam kadar pengangguran tu jatuh, bermaksud ekonomi kita bagus lah. So maksudnya makin ramai orang yang cari kerja ni dapat kerja. Dan kalau kita tengok dekat situ kita punya unemployment rate tu dia jatuh lah daripada sekitar 3% lebih tu, iaitu pada bulan April macam tu, April Mei macam tu. Kemudian pada bulan selepas bulan Julai macam tu dia jatuh, Jun Julai tu dia jatuh. And then selepas bulan Oktober tu dia jatuh lagi. Sekarang ni dia punya kadar dia adalah pada tahap 3.3% lah. 3.3% ni sebenarnya kita boleh anggap dia sebagai tahap full employment ataupun guna tenaga penuh lah. Maksudnya dari segi kita punya kadar pengangguran tu bagus. Maksudnya tak ada ramai menganggur lah. Kita dah kembali ke tahap pra-pandemik dah. Okay, seterusnya kita boleh tengok kita punya inflasi. Kadar inflasi kita tak teruk guys, kadar inflasi kita bagus. Dia punya kadar dia semakin menurun daripada katalah kalau kita tengok kat situ di atas 3.5% pada Januari 2023 dan kemudian dia semakin perlahan dan kemudian
pada bulan Disember dia pergi kepada paras 1.5%. November dan juga Disember tu 1.5%. So maksudnya kita tak ada masalah dari segi inflasi kita lah. Cuma kita kena monitor benda ni betul-betul sebab kita tak nak lah kadar inflasi tu dia menjadi semakin jatuh. Dan kalau lah dia jatuh di bawah 1%, jadi mungkin ada something yang perlu dilakukan dekat situ. Tapi untuk sekarang ni okey lah 1.5% tu tak ada masalah. Dan kalau kita tengok daripada perkembangan inflasi kita, sebenarnya inflasi kita okey, bagus dan juga sihat lah. Okey, seterusnya kita boleh tengok kita punya foreign direct investment kita. Foreign direct investment kita pun okey, tak ada masalah. Kalau korang tengok dia dah mula naik balik daripada bulan Julai macam tu, dia dah start grow balik dan kemudian dia semakin meningkat lah. So dan pada kuarter keempat tahun 2023 macam tu, kalau kita tengok dia berlaku satu lonjakan dekat kita punya foreign direct investment inflow. So dari segi foreign direct investment, kemasukan dari segi pelaburan tu okey, tak ada masalah, nampak macam semakin bagus kat situ. Dan juga kita punya stock market guys. Kalau korang tengok stock market kita dalam masa 1 tahun ni, dia semakin bagus. Dia dalam keadaan yang trend yang menaik dan pada saya lah tak ada masalah untuk dia, kalau katalah let's say tak ada berlaku kemelesetan ekonomi ke kan, economic recession, global economic recession tak ada, dan kita haraplah ekonomi China pun semakin baik, semakin pulih. So saya nampak tak ada masalah untuk KLCI index ni dia pergi mencecah 1,700. So 1,600 tu dia boleh senang-senang lepas, tapi kalaulah okey menjelang penghujung tahun 2024 ni, kalau tak ada apa-apa economic recession lah, so dia boleh pergi kepada 1,700 1,700 mata. Alright. So kalau kita tengok dekat situ, Bursa Malaysia punya performance, KLCI index bagus, tak ada masalah. Okay, setakat ni most of the things yang daripada kita punya economic indicators kita okey. Tak ada masalah maksudnya samalah apa yang dengan Governor Bank Negara cakap tu. Dan lagi satu, kita tengok kita punya consumer spending. Kalau kita tengok consumer spending kita pun okey, semakin meningkat. Maksudnya kita tak ada masalah dari segi kekurangan consumer spending, dari segi confidence consumer spending okey, tak ada masalah. Nampaknya semakin lama semakin bagus. Dan kita nampak jelas daripada carta tu dia semakin pulih lah, semakin baik. Okey. Dan seterusnya kita boleh tengok juga Malaysia Manufacturing PMI, yang dijadikan sebagai satu indeks lah, satu indikator sama ada kita punya manufacturing ni okey ataupun tak okey. Dan kalau kita tengok dekat situ selepas bulan Oktober 2023 tu nampak berlaku lonjakan ataupun pembaikan lah dalam kita punya manufacturing PMI kita. So itu adalah antara indikator-indikator lah yang kita boleh tengok menunjukkan bahawa okay, so far apa yang Governor Bank Negara cakap tu betul lah kan. Tak ada masalah pun dekat ekonomi kita sebenarnya, walaupun keadaan ringgit tu dia jatuh, tapi dia sebenarnya tidak ada kesan, it's not reflective of our current economic situation. Betul lah dia cakap tu. Kalau kita tengok daripada apa ni kita punya indikator-indikator yang saya tunjukkan dekat korang tu, okey, apa yang dia cakap tu betul lah kan. Okey. Dan tapi cuma lagi satu guys, saya nak share dengan korang lah. Ada satu perkara macam saya cakap tadi lah, current account. Current account kita ni kalau korang tengok dekat situ kita punya current account to GDP kita pada tahun 2005, 2006 itu kita berjaya dapat satu percentage yang besar, iaitu di atas 15%. Tapi malangnya selepas sekitar tahun 2011 ke 2012 ke macam tu, and then kita punya current account per GDP tu semakin lama semakin merosot. Dia merosot dan terus jatuh lah. Sekarang ni kita punya current account to GDP kita di bawah 5%, dan kalau kita tak bagi tumpuan untuk memperbaiki kedudukan current account ni, dia akan menjadi satu masalah pada masa depan. Sebab current account performance ni dia adalah antara faktor yang penting dalam jangka masa panjang. Saya cakap dari segi short term, saya cakap dari segi long term, dia akan memainkan peranan yang penting untuk menentukan hala tuju nilai ringgit tu. Kalau kita tak memperbaiki current account ni,
Jadi kita punya currency tu kita boleh expect lah dia akan terus jatuh berbanding US dollar. Dan sekali lagi guys, current account ni adalah kita punya prestasi, kita punya export lah. Maksudnya berapa banyak duit yang masuk berbanding duit yang keluar. Kalau kata export, kita export duit masuk lah. Kalau kita import duit keluar lah. Dan kalau korang tengok dekat situ jelas yang menunjukkan bahawa daripada setahun ke setahun sebenarnya walaupun ekonomi kita growing, GDP kita growing tu maksudnya ekonomi kita growing lah. Bila GDP growing, ekonomi kita pun growing. Tapi dia punya percentage current account to GDP tu dia dah semakin mengecil. Okay. Dan dekat situ korang boleh tengok trend dengan jelas kadar tukaran ringgit ni yang mana daripada sekitar tahun 2011 macam tu kalau korang tengok dari segi kadar tukaran sebenarnya daripada situlah kita punya kadar tukaran tu start jatuh. Jadi current account ni adalah satu perkara yang perlu diberikan perhatian lah dalam jangka masa panjang untuk memperbaiki nilai ringgit. Kalau tak, nilai ringgit akan terus jatuh pada masa hadapan. Okay guys, lagi satu saya nak cakap. Tadi saya dah cakap kan, kalaulah ringgit ni melepasi paras 4.8 ni, dia boleh ditahan, tapi apakah perkara yang boleh dibuatlah oleh Bank Negara untuk tahan dia daripada melepasi paras RM4.80 ni. Okey. Ada satu perkara yang Bank Negara boleh buat, iaitu mereka melaksanakan apa yang kita panggil sebagai forex intervention lah, foreign exchange intervention. Foreign exchange intervention ni bermaksud Bank Negara ni dia masuk campur dalam pasaran forex, dia membeli balik lebihan ringgit dekat pasaran forex lah. So maksudnya kalaulah ringgit tu jatuh sebab apa guys? Sebab orang tak nak pegang ringgit. Orang jual ringgit. Okay? So berlakulah lebihan penawaran ringgit dekat pasaran. Jadi apa yang Bank Negara buat ialah untuk dia stablekan balik nilai ringgit ni ataupun dia push nilai ringgit ni naik kembali. Apa dia buat adalah dia membeli baliklah lebihan ringgit dekat pasaran ni. So dia nak beli lebihan ringgit dekat pasaran ni, dia pun bukan boleh beli secara percuma. Dia kena beli pakai duit juga. Tapi dia boleh beli dengan duit asing lah. Maksudnya contohnya macam duit US dollar lah. Okay, dia gunakan duit US dollar ni. So dia beli balik lebihan ringgit ni dengan menggunakan US dollar. Jadi itu akan menyebabkan ringgit naik nilai dan juga US dollar jatuh lah. Akan tetapi dia punya kesan negatif dia adalah keadaan ini akan menyebabkan ringgit punya keadaan ini akan menyebabkan Bank Negara punya rizab jatuh lah. Macam saya cakap tadi, dia perlukan duit untuk dia beli balik ringgit tu. Duitnya datangnya daripada mana? Duitnya datang daripada Bank Negara punya rizab lah. Okay. So bila Bank Negara melaksanakan forex intervention ni, of course dia boleh stablekan balik nilai ringgit, tapi pada masa yang sama dia punya foreign exchange foreign currency reserve dia orang akan jatuh lah. Cuma kita boleh katakan lah bahawa apa yang Bank Negara buat tu dia adalah langkah jangka pendek sahaja. Dia bukanlah cara ataupun kaedah untuk menstabilkan ringgit dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa panjang, macam saya cakap tadi lah, pembaikan di dalam kita punya current account ni memainkan peranan yang penting untuk kita memastikan nilai ringgit tu stable dan tak jatuh lah pada masa akan datang. So langkah yang dibuat oleh Bank Negara kalau diorang nak menghalang ringgit ni daripada naik dari melepasi RM4.80, apa yang diorang boleh buat adalah diorang boleh beli balik ringgit ni dengan melaksanakan foreign exchange intervention. Okay. Tapi saya tak tahulah dan lagi satu guys, foreign exchange intervention ni bukanlah satu perkara yang asing ataupun satu perkara yang pelik dibuat lah. Sebenarnya Bank Negara pun dah buat dah benda ni pada tahun lepas, iaitu sekitar bulan Jun ke Julai macam tu. Diorang ada melaksanakan foreign exchange intervention lah untuk memastikan nilai ringgit tu stabil balik. Okay. Dan sekarang ni tapi of course itu governor yang lama lah. Sekarang ni adalah governor yang baru kan. Jadi kita tak tahulah style governor baru ni macam mana. Mungkin governor baru ni dia lebih kepada market friendly. Jadi dia tidak melaksanakan foreign exchange intervention tu, itu boleh jadi juga, dan dia biarkan ringgit tu floating melepasi RM4.80 pun boleh jadi juga. Okay. So style Governor Bank Negara yang baru ni kita tak tahu macam mana. Adakah dia jenis yang suka dengan intervention ataupun dia jenis yang market friendly. So kalau dia market friendly ni maksudnya dia akan biarkan lah ringgit ni terus diapungkan, dan ada possibility bahawa mungkin ringgit akan melepasi paras RM4.80 lah.
Okay guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga bantu saya subscribe tekan butang subscribe itu. Dan insyaAllah saya akan membincangkan lebih banyak lagi lah isu-isu ekonomi semasa yang berlaku dekat Malaysia dan juga luar negara. Okay guys, jangan lupa bantu saya lah growkan saya punya YouTube channel ni, tekan butang like dan juga subscribe tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.